kedengaran seperti suara itu berkata, "Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Sepertinya suara jeritan tersebut kedengaran dari haiwan tersebut. Mana mungkin suara serigala menyerupai seorang wanita? Jawapan Syekh itu tadi berkata, Suhail mempunyai hubungan dengan makhluk halus ataupun jin. Sudah aku beritahu bahawa ada makhluk yang cemburu dengan hubungan yang kau jalankan. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت Pernah tak korang dengar sebuah kitab yang digelar sebagai kitab paling bahaya dalam dunia Islam? Sebuah kitab yang telah diharamkan, dibakar, disembunyikan, tapi pada masa yang sama masih dicari dan terus dicari selama ratusan tahun. Ada yang mengaitkan bahawa kitab ini mampu memanggil makhluk halus atau jin. Ada yang percaya dia mengandungi rahsia gaib yang tersembunyi. Malah banyak kisah-kisah yang mendakwa bahawa sesiapa yang membaca kitab ini tanpa ilmu pengetahuan akan ditimpa gangguan atau musibah. Kitab itu dikenali sebagai kitab Syamsul Ma'arif wal Lataifil Awarif, atau secara ringkasnya Syamsul Ma'arif, yang mana dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai matahari pengetahuan. Kitab ini ditulis sekitar abad ke-13 oleh seorang ulama sufi bernama Ahmad Al-Buni. Beliau dilahirkan di Algeria dan membesar dan menghabiskan waktu tuanya di Mesir. Ahmad Al-Buni ini pada asalnya dia bukanlah seorang ahli sihir yang digambarkan dalam cerita-cerita moden. Beliau sebenarnya seorang ahli matematik, ahli falsafah, ahli teologi dan pengamal ilmu tasawuf. Pada zaman beliau hidup ni, dunia Islam berada dalam kemuncak atau kegemilangan, yang mana berlaku pertembungan antara tamadun-tamadun seperti tamadun Yunani, Parsi, India dan Arab. Dan tamadun-tamadun ini membawa masuk ilmu-ilmu yang baru ke dalam dunia Islam, seperti astronomi, matematik, perubatan, falsafah dan mistik. Jadi dalam suasana intelektual yang seperti itu, ramai sarjana cuba memahami hubungan antara alam fizikal dan alam rohani. Ahmad Al-Buni percaya bahawa pengetahuan tersembunyi ini tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Beliau menggelar ilmu ini ilmu makrifat atau ilmu batin, yang mana tujuan asal kitab ini adalah sebagai kumpulan ataupun kompilasi pelbagai bentuk kebijaksanaan mistik ataupun pengetahuan esoterik, yang mana ia membawa makna ilmu yang hanya difahami dan dikuasai oleh sekelompok golongan masyarakat yang tidak dikenali oleh pengetahuan umum. Jadi kelompok masyarakat ni didakwa mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan untuk memahami hakikat
alam semesta. Oleh itu, sebahagian besar kandungan kitab Syamsul Ma'arif ni tadi sebenarnya berkisar dalam ilmu tasawuf, kerohanian, zikir dan pencarian makna kehidupan. Akan tetapi kontroversi itu berlaku bila kitab itu tidak berhenti dalam aspek kerohanian semata-mata. Ia juga membincangkan aspek seperti numerologi, astrologi dan penggunaan huruf Arab sebagai simbol kuasa tertentu yang mana digunakan dalam penciptaan azimat, tangkal dan ritual bagi mempengaruhi alam gaib. Gabungan inilah yang menjadikan kitab ini berbeza dengan kitab-kitab kontemporari pada masa ketika itu. Bagi setengah orang, dia mendakwa bahawa karya ini merupakan karya mistik yang mahu meneroka rahsia ciptaan Tuhan. Ada yang mendakwa ia merupakan suatu pintu kepada ilmu sihir dan syirik. Dan semestinya perdebatan ini berlaku dan berlanjutan selama ratusan tahun. Malah ramai ulama terkemuka mengecam kitab ini kerana mengandungi kandungan yang bertentangan dengan akidah Islam. Antara pengkritik yang terkemuka terhadap kitab ini adalah yang pertama Ibn Taymiyah, yang menganggap banyak amalan dalam kitab ini sebagai sihir dan penyelewengan dari agama Islam. Akibatnya, kitab Syamsul Ma'arif ini diharamkan di beberapa wilayah Islam dan dianggap sebagai karya yang berbahaya. Tapi apa sebenarnya kandungan kitab ini? Kenapa ia ditakuti begitu ramai? Dan adakah semua dakwaan-dakwaan ini benar atau rekaan semata-mata? Untuk memahami kontroversi kitab ini, kita kena melihat dalam kandungan kitab itu sendiri. Kitab Syamsul Ma'arif moden pada hari ini mempunyai kira-kira 20 bab. Yang menariknya, tak semua kandungan ataupun bab dalam kitab ini berkaitan sihir. Sebahagian besar sebenarnya membincangkan simbolisme huruf Arab dan nombor. Contohnya, setiap huruf mempunyai nilai ataupun nombor tersendiri. Konsep ini dikenali sebagai abjad numerologi. Pengarang kitab ini percaya bahawa gabungan huruf atau nombor dan bentuk geometri tertentu boleh menghasilkan kesan atau mempengaruhi dunia fizikal dan rohani. Dari sinilah munculnya konsep yang dikenali sebagai magic square ataupun peta ajaib. Peta-peta ini terdiri daripada susunan nombor yang diatur dalam bentuk segi empat. Setiap baris dan lajur menghasilkan jumlah yang sama. Setiap nombor dan huruf kitab ini turut membincangkan pergerakan bulan dan bintang. Ahmad Al-Buni percaya bahawa fasa bulan, bagaimana ia mampu mempengaruhi surut atau pasangnya air di lautan. Ia juga mampu memberi pengaruh terhadap keberkesanan sesuatu ritual. Beliau turut mengaitkan beberapa huruf Arab dengan planet ataupun buruj. Jadi di sinilah unsur astrologi mula memainkan peranan. Bagi masyarakat moden, perkara ini mungkin kedengaran aneh. Tapi pada zaman pertengahan, astrologi dianggap sebagai satu daripada usaha untuk memahami alam semesta. Tapi satu perkara yang pasti, tak kira sama ada seseorang tu percaya kuasa yang dikaitkan dengannya atau tidak, kitab Syamsul Ma'arif ini merupakan satu karya yang paling berpengaruh dalam sejarah okultisme umat Islam.
Ada satu kisah benar di sebuah perkampungan di Saudi Arabia yang sejujurnya dia macam antara variasi daripada kisah yang terkait dengan kitab Syamsul Ma'arif ni tadi. Kisah ni tersebar luas dalam negara Saudi tadi dan banyak diperkatakan sampai ke kaca televisyen di sana dan dikupas oleh para masyaikh dan juga pak ustaz. Senang cerita bermula dengan seorang pemuda yang diberi nama Suhail, bukan nama sebenar, yang hidup dalam sebuah perkampungan kecil di Saudi yang bernama Ar. Suhail memiliki 4 orang adik-beradik. Waktu kecil Suhail, dia suka bermain di jalanan bersama abang-abang dan adiknya. Suatu ketika Suhail menemukan sebuah lebaran ataupun helaian kertas yang kuning, yang usang di salah satu rumah di perkampungan Suhail. Rumah tersebut kelihatan terbiar, tidak diduduki, tidak dihuni oleh orang buat sekian lama. Suhail mengangkat lebaran kertas yang dijumpai tadi. Menurut Suhail, ini tulisan bahasa Arab, tetapi ditulis dalam barisan ataupun lajur yang aneh. Pada mulanya Suhail cuma membaca, tetapi tidak difahami kandungannya. Dia membawa pulang dan seperti budak biasa yang teruja dengan perkara aneh, ditunjuk dan disebarkan bersama rakan-rakan. Tak lama selepas itu, Suhail mula mengkaji, mula membaca lebaran kertas tersebut. Beberapa tahun kemudian, bertumbuh besar badan Suhail dalam usia pasca remaja. Suhail tidak dikenali dengan karakter yang lemah lembut. Yang paling tidak digemari Suhail apabila ditanya oleh sanak saudara bila mahu berkahwin. Tiap kali soalan itu ditanya kepada Suhail, dia menjadi baran, menjadi tidak selesa dan bengis. Walau bagaimanapun, satu ketika Suhail dan keluarganya dijemput ke suatu majlis perkahwinan, yang mana kita tahu kalau budaya perkahwinan di negara Arab, kelompok lelaki dan kelompok perempuan itu diasingkan. Jadi berangkatlah keluarga Suhail ke majlis perkahwinan tersebut. Dalam perjalanan ke majlis perkahwinan ini pada waktu malam. Selalunya majlis makan-makan itu diadakan pada waktu malam kerana cuacanya yang tidak begitu panas. Dalam perjalanan Suhail dan keluarga ke rumah saudaranya yang berkahwin itu, sepanjang perjalanan Suhail memandang suasana perjalanan di waktu gelap. Kedengaran kepada Suhail suatu jeritan perempuan atau wanita. Kedengaran seperti suara itu berkata, "Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku." Suhail berasa aneh kerana hanya seorang wanita dalam kenderaan tersebut ialah ibunya. Tapi suara tersebut juga kedengaran daripada luar kenderaan. Suhail bertambah aneh. Setibanya keluarga Suhail ke majlis itu, sekali lagi Suhail kedengaran suara jeritan
sekali, 2 kali, 3 kali kedengaran kepada Suhail. Suhail memandang keluar kemah dari majlis perkahwinan. Terdapat satu tanah luas, lapang yang bersambung dengan padang pasir. Dia terlihat seekor serigala. Sepertinya suara jeritan tersebut kedengaran dari haiwan tersebut. Mana mungkin suara serigala menyerupai seorang wanita? Suhail memandang tajam ke arah serigala di padang pasir itu. Pulangnya keluarga Suhail daripada majlis perkahwinan itu selang beberapa hari, beberapa minggu. Setahu keluarga Suhail, dia tidak cenderung untuk berkahwin. Tetapi dengan nada yang lainnya, Suhail pada ketika itu, pada hari itu, memohon restu kepada ibu bapanya untuk berkahwin. Nah, siapa gerangan wanita yang mahu diajak berkahwin tersebut? Gelagat ini tidak kebiasaannya ditunjukkan oleh Suhail. Dia tidak bercampur dengan para wanita, tak mempunyai kawan perempuan. Jadi keluarganya berasa heran. Dipendekkan cerita, keluarganya membawa Suhail berjumpa dengan seorang syekh dari kota kecil Ar-Ar itu. Yang mana syekh ini bagi penjelasan yang tak masuk di akal, yang merentasi kewarasan ibu bapa Suhail itu sendiri. Jawapan syekh itu tadi berkata Suhail mempunyai hubungan dengan makhluk halus ataupun jin. Beliau berkata bahawa jin ini berasa cemburu dalam keadaan yang mana Suhail pada ketika itu seorang bujang dan mahu masuk ke alam perkahwinan. Jadi di mana peranan kitab Syamsul Ma'arif ni tadi? Kisah ini mempunyai banyak variasi. Dan antara salah satu variasi yang terkenal dengan kaitan terhadap kitab Syamsul Ma'arif ni tadi, didakwa bahawa Suhail akhirnya berkahwin dengan manusia biasa, mempunyai keluarga, berumah tangga dengan seorang isteri. Akan tetapi hidupnya tak senang dan tidak bahagia, kerana seringkali kejadian yang aneh berlaku ke atas keluarga Suhail. Ditakdirkan Tuhan, keluarga Suhail meninggal dunia atas sebab yang tidak diketahui. Isterinya muda tetapi meninggal dunia. Beberapa minggu kemudian, salah satu daripada anak Suhail turut meninggal dunia. Hingga 2 daripada 3 anak Suhail meninggal dunia. Syekh itu menjawab, sudah aku beritahu bahawa ada makhluk yang cemburu dengan hubungan yang kau jalankan. Suhail tidak percaya dengan kata-kata separuh waras yang dianggap oleh Suhail tadi. Suhail pulang ke rumahnya, menemukan anak ketiganya hilang dari rumah mereka. Suhail berasa aneh, tidak senang duduk. Selang beberapa hari diketahui bahawa anaknya yang terakhir ditemui mati dalam ketandusan berada di padang pasir. Suhail merasa kecewa dan tidak senang duduk. Kehidupan harian Suhail berubah menjadi suram. Kadangkala Suhail berasa diperhati. Hingga ke akhir hayat Suhail,
hidupnya aneh, tidak seperti orang biasa. Ada yang mengatakan bahawa itu adalah konsekuensi terhadap perbuatan Suhail ketika muda yang mengutip lembaran di tepi-tepi jalanan yang akhirnya membinasakan hidupnya. Jadi apa sebenarnya kitab Syamsul Ma'arif? Adakah ia kitab sihir, kitab tasawuf, atau ia sekadar dokumen sejarah yang disalahfahami? Apa pun jawapannya, dari sudut akidah Islam arus perdana, banyak kandungan dalam kitab ini yang dianggap bermasalah. Kepercayaan kepada azimat, tangkal ataupun sihir. Ia merupakan perkara yang ditegah dan ditolak keras oleh majoriti ulama Islam. Oleh sebab itu, kitab ini terus menjadi subjek kontroversi sampai ke hari ini. Apa yang menjadikan kitab Syamsul Ma'arif ni benar-benar menarik bukanlah sebab ritual yang terbukti keberkesanannya, tapi bagaimana sebuah kitab yang mencipta legenda yang bertahan selama ratusan tahun. Sebuah kitab yang dibakar tapi tak hilang, diharamkan tapi terus dibualkan, ditakuti tapi tetap dicari. Dan mungkin itu adalah satu misteri yang sebenarnya terletak pada kitab ini. Bukan soal makhluk halus ataupun jin, bukan pada tangkal dan azimat yang memberi kuasa, tetapi pada keupayaan dan daya hidup dalam imajinasi manusia selama lebih 700 tahun. Pastikan korang subscribe channel Dan Lagi, sebab dalam episod akan datang kita akan kupas beberapa kandungan dari kitab ini, antara kandungan yang paling digeruni dan macam mana tradisi ini dibawa masuk ke alam Nusantara, dan mungkinkah ia diamalkan oleh nenek moyang kita. Sekian, terima kasih kerana menonton. Sampai kita bertemu lagi dan lagi.